Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong buka muka surat 19 dalam modul bab pertama tu. Tajuk pemfaktoran. Muka surat 19 1.3 pemfaktoran. 1.3.1 memfaktorkan dan mempermudahkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah. Okay, kita mula. Sebelum kita mula tajuk pemfaktoran ni, kita tengok dulu apa itu faktor. Okay, contoh kita ada 3 nombor. Nombor 4, nombor 6 dan nombor 12. So apa faktor? Faktor tu adalah nombor yang boleh menciptakan nombor 4 ni melalui hasil darab. Okey, 1 boleh tak jadi 4? Boleh darab dengan 4. 2 boleh tak jadi 4? Boleh darab dengan 2. 3 boleh jadi 4? Tak boleh. 4 boleh jadi 4? Boleh. 4 darab 1 jadi 4. So 1, 2 dan 4 adalah faktor kepada nombor 4. So kita check pula nombor 6. 1 boleh tak jadi 6? Boleh darab dengan 6. 2 boleh tak jadi 6? Boleh darab dengan 3. 3 boleh tak jadi 6? Boleh darab dengan 2. 4 boleh? 4 tak boleh. 5 boleh? Tak boleh. 6 boleh darab dengan 1 dapat 6. So 1, 2, 3 dan 6 adalah faktor kepada nombor 6. Okay, tengok nombor yang besar sikit. 1 mesti boleh. 1 confirm boleh. 1 darab dengan 12, 12. 2 boleh tak jadi 12? Boleh darab dengan 6. 3 boleh tak jadi 12? Boleh darab dengan 4. 4 boleh jadi 12? Boleh darab dengan 3. 5 tak boleh, 6 boleh. 6 darab dengan 2 jadi 12. 7 tak boleh, 8 tak boleh, 9 tak boleh, 10 tak boleh, 11 tak boleh, 12 darab dengan 1. So 1, 2, 3, 4, 6, 12 adalah faktor kepada nombor 12. Okey, kita tengok, cuba buat latihan sikit. Cari faktor kepada, okey, yang pertama 10. Cuba cari. Okey, yang confirm faktor untuk 10 ni 1 dah confirm dengan nombor 10. Lagi? Cuba cari. 2 boleh? Boleh. 2 darab dengan 5, 10. 3? Tak ada. 3 tak boleh jadi 10. 4 tak boleh jadi 10. 5 boleh. 5 darab dengan 2, 10. 6 tak boleh. 7 tak boleh. 8 tak boleh. 9 tak boleh. Dan sekali 10. So ini adalah faktor bagi nombor 10. Okey, nombor 2. 14. Apa faktor bagi 14? 1 dah confirm. 2 darab dengan 7. 3 tak ada. 4 tak ada. 5 tak ada. 6 tak ada. 7 darab dengan 2, 14. Lain tu tak ada. Tinggallah 14. Okey. Tapi kalau nombor dia macam nombor perdana contohnya nombor 5, nombor 7, nombor 11, dia punya faktor ada 2 je. 1 dan 5. 7, 1 dan 7. 11, 1 dan 11. Okey, sekarang kita tengok faktor sepunya. Faktor sepunya. Okey, kalau sepunya ni macam ada 2 lah. Contoh cari faktor sepunya bagi nombor 2 dan nombor 4. So yang pertama kita kena cari dulu faktor pada 2. Faktor 2 ada 2 je. 1 dan 2. Faktor bagi 4, 1, 2 dan 4. So kalau soalan dia tanya apa faktor sepunya, faktor sepunya dia 1 sama 2, 2. So 4 ni bukan faktor sepunya sebab dekat 2 ni tak ada nombor 4. Faktor sepunya 1, 2, 1, 2. Dan jika dia tanya faktor sepunya tertinggi, dia minta yang tertinggi, maksudnya nombor 2. Faktor sepunya 2 dan 4 yang tertinggi adalah nombor 2.
Okey, contoh yang kedua, cari faktor sepunya tertinggi bagi nombor 6 dan nombor 9. So, faktor bagi 6, 1, 2, 3, 6. Faktor bagi 9, 1, 3, 9. So, faktor sepunya dia 1, 2 tak ada, dan 3. Okey, apa faktor sepunya tertinggi dia? Faktor sepunya tertinggi dia adalah 3. Okey, sekarang baru kita tengok masuk topik perfaktoran. Perfaktoran ni terbalik pada pengembangan. Pengembangan kita nak hilangkan kurungan. Faktorkan ni kita nak adakan balik kurungan ni. Okey. Untuk faktorkan kita kena cari dalam setiap sebutan tu persamaan. Persamaan daripada perbalik ubah ke, ataupun cari faktor yang sama ke, ataupun jadi perkali yang sama ke. So kita cuba daripada yang paling senang dulu. Yang pertama, 4A tambah 4B. Okey, dekat sini ada dua sebutan. So apa persamaan dalam dua sebutan ni? Persamaan dia perkali dia 4. Dia punya pemboleh ubah tak sama. So benda pertama kita buat, yang persamaan dia nombor 4 ni kita tulis dulu 4. Lepas persamaan dia dah jumpa, buka kurungan. So kita dah buang 4 ni. So apa yang tinggal? Tinggalnya A tambah B. Okey, inilah dia pemfaktoran paling mudah sekali. Okey, yang kedua, 3B tambah 3C. Apa persamaan dia? Persamaan dia 3. B dengan C tak sama. So kita tulis dulu 3. So apa yang tinggal? B tambah C. Okey, ini adalah faktor yang kedua. Okey, yang ketiga, 9X tambah 9Y. Persamaan dia pada nombor 9. So 9 tulis dulu, potong. Yang tinggal X tambah Y. Okey. Okey, kita tengok yang kedua. Kali ni tak ada nombor perkali yang sama, tak ada juga pemboleh ubah yang sama. Tapi tetap kita boleh faktorkan dengan cara kita cari faktor sepunya tertinggi yang kita belajar mula-mula tadi untuk nombor 2 dan nombor 4. Okey, apa faktor bagi 2? 1 dan 2. Apa faktor bagi 4? 1, 2 dan 4. Okey, apa faktor sepunya tertinggi? Faktor sepunya dia 1, 1, 2, 2. Tapi yang tertinggi nombor 2. So, nombor 2 kita letak dekat luar. So, buka kurungan. Berapa darab 2? Dapat 2A. Darab A. Okey, 2 darab A, 2A. Tambah ni ikut yang sini . Tambah. Berapa darab 2? Dapat 4B. 2B. Okey, 2 darab 2B dapat 4B. Okey, tutup. Ini jawapan dia. Okey, yang kedua, 3X 9Y. Tak ada persamaan. Kita kena cari dia punya faktor. Faktor bagi 3, 1 dan 3. Faktor bagi 9, 1, 3 dan 9. Apa faktor tertinggi? 3. Letak 3 dekat luar. Okey, kemudian berapa darab 3 dapat 3X? X, 3 darab X, 3X. Tambah, bawa turun. Berapa darab 3 dapat 9? 3X. 3 darab 3X dapat 9. Sorry, 3 darab berapa dapat 9Y? 3 darab 3Y. 3 darab 3Y, 9Y. Tutup kurungan. Okey, nak tahu salah ke betul, kita darab balik ke dalam. 3 darab X, 3X. 3 darab 3Y, 9Y. Okey, yang ketiga, 4G tambah 8H. Okey, tak ada persamaan, cari faktor dia. Faktor bagi 4, 1, 2 dan 4. Faktor bagi 8, 1, 2, 4 dan 8. Apa faktor sepunya tertinggi dia? 8. Sorry, 4. So, tulis 4 dekat luar, buka kurungan. 4 darab berapa? Dapat 4G. Darab G. Tambah 4 darab berapa? Dapat 8H. 2H.
So ini jawapan dia. Okey, tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga ni pun sama juga. Kita cari persamaan dia dulu. Okey, dalam kes ni ada 2A persamaan dia. 2A letak dekat luar. So yang tinggal B tambah C. B tambah C. Okey, selesai. Yang kedua, apa persamaan dia? 3. Apa persamaan B? Tak ada. Persamaan dia lagi kedua adalah C. C tutup kurungan. Yang tinggal B tambah D. B tambah D. Okey, tutup kurungan. Okey, yang ketiga, persamaan dia sekarang 3A confirm. Sekarang ni ada A kuasa 2 dengan A kuasa 1. So kita pilih yang kuasa yang paling kecil, kuasa 1. Okey, tutup kurungan. 3A darab berapa dapat 3A kuasa 2? Darab A. 3A darab berapa dapat 3A? Berapa? 3A darab 3A darab berapa dapat 3A darab 1. So 1. Jawapan dia. Okey, dan kita tengok yang kedua. Faktorkan dua yang apabila kita ada dua nombor yang berkuasa 2. Okey, contoh ya. Yang pertama, X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Dia mesti tolak sebab beza kan. So kita nampak ada dua sebutan yang berkuasa 2. Kita terus boleh assume jawapan dia X tolak 2 X tambah 2. Itu je jawapan dia. Itu faktor dia. Okey, yang kedua, M kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. So kalau kita nak faktorkan, jawapan dia M tolak 3 darab M tambah 3. Okey. Ataupun terbalik pun tak apa. M tambah 3 darab M tolak 3. Sama je. Okey. Dia lebih menarik lagi kalau soalan dia A kuasa 2 tolak 16. Okey, sekarang ni kuasa 2, yang ini bukan kuasa 2. Tapi 16 ni adalah nombor yang boleh diciptakan daripada 2 kuasa 2. Dia boleh jadi A kuasa 2 tolak, ini boleh jadi 4 kuasa 2. Cuba masuk kalkulator. 4 kuasa 2 dapat 16. So kita dah dapat bentuk tolak, kemudian ada kuasa 2 di dua-dua sebutan. So jawapannya A tolak 4, A tambah 4. Okey, tengok contoh yang dalam modul tu. Yang pertama, (16 tolak X kuasa 2). So ini kita boleh tukar jadi bentuk dia. 16 boleh jadi 4 kuasa 2 tolak X kuasa 2. So kita terus buat jawapan dia 4 tolak X, 4 tambah X. Okey, yang kedua, 1 tolak 25 Y kuasa 2. Ini kita boleh tukar bentuk dia jadi 1 ni kita tukar jadi 1 kuasa 2 tolak 25 ni boleh jadi 5 kuasa 2 Y kuasa 2. Kemudian 1 tolak 5 dengan Y ni kita boleh gabungkan duduk dekat-dekat, tulis kuasa 2. So jawapan dia 1 tolak 5Y darab 1 tambah 5Y. So yang ketiga, last sekali, 4M kuasa 2 tolak 64. Kita punya matlamat dua-dua ni nak jadikan kuasa 2. Yang ini masalah dia nombor 4 ni. Nombor 4 ni kita boleh tukar dia jadi nombor 2. 2 kuasa 2, 4 kan. M kuasa 2 tolak 64. Kalau dalam kalkulator buat sini, 64. Kita akan dapat 8. So 8 kuasa 2. Okey, sekarang kita nak gabungkan 2M ni. 2M kurungan kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey, dua sebutan ni berkuasa 2 dah. Terus buat jawapan 2M tolak 8
2 M tambah 8.